Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ini saya bersama dengan rakan-rakan berada di Tasik Kenyir sempena program tarbiyah. Apa yang penting untuk kita mengambil sedikit waktu pada pagi ini, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi ruang dan waktu untuk kita terus hidup dan terus menikmati dan merasai nikmat besar Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Benarlah firman Allah taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu pasti tidak mampu untuk menghitungnya. Para penonton sekalian, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah menggambarkan luasnya kekayaan dan khazanah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi khazainus samawati wal ard. Dalam genggaman Allah lah segala khazanah kekayaan langit dan bumi. Apa yang kita nikmati di atas dunia, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, ad-dunya hulwatun khudrah. Dunia ibaratkan sesuatu yang manis dan sesuatu yang hijau. Dengan kata lain bahawa keindahan dunia adalah keindahan yang sangat cantik dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semua keindahan ini Allah Taala ciptakan untuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Bila mana kita lahir ke dunia, maka kita merupakan hamba Allah yang berusaha mendekatkan dan mencari sesuatu benda yang memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan yang sementara waktu. Kita boleh gembira, kita boleh seronok, buatlah apa sahaja selagi mana kita tidak berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai roh, mempunyai jasad. Sebagaimana jiwa kita juga perlukan hiburan, perlukan ketenangan, kedamaian. Demikian juga fizikal kita juga perlukan kedamaian, ketenteraman, keindahan. Keindahan yang kita rasai ini ialah sebahagian daripada keindahan sebenar yang menanti orang yang beriman kepada Allah di hari akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Kan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apa yang boleh kita merasai nikmat pada pagi yang mulia ini ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh makhluk sentiasa bertasbih memuji Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah kepada Allah segala makhluk di langit dan di bumi. Tuan-tuan sekalian, bayangkan kadang-kadang kita pada waktu malam kita mendengar cengkerik, kita mendengar bunyi pelbagai binatang-binatang yang berbunyi. Burung, burung tukang berbunyi, binatang-binatang berbunyi pada waktu malam dan pada waktu siang. Bila mana kita meneliti ayat ini, kita merasai betapa kerdilnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bila kita mendengar burung tukang yang setiap malam berbunyi daripada awal malam sampai pagi besok. Kita sebut bahawa dia bertukang, dia bunyi, demikian bunyi cengkerik, bunyi apa. Mari kita tukar, ambil ayat ini sebagai suatu ibrah. Allah Ta'ala sebut yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah seluruh makhluk di langit dan bumi. Maksudnya burung itu sedang bertasbih kepada Allah, cengkerik sedang bertasbih kepada Allah, unggas-unggas sedang bertasbih kepada Allah. Di waktu mana kita hanya bertasbih beberapa waktu, tiba-tiba kita boleh perhati bagaimana makhluk lain bertasbih tidak berhenti siang malam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan kalau sekiranya cengkerik itu berbunyi pada awal malam sampai pagi besok, dia bertasbih, dia berzikir kepada Allah. Kita berapa banyak kita berzikir? Kadang-kadang kita berzikir 100 kali pun nak selawat pada Nabi satu hari, 100 kali pun kita tak mampu nak istiqamah. Bayangkan makhluk-makhluk yang lain. Sebab tu bila kita dengar, setiap kali kita mendengar bunyi sesuatu, deruan angin, bunyi air dan bunyi segala makhluk, bila kita ingat apa yang Allah Ta'ala sebut bahawa seluruh makhluk sedang bertasbih kepada Allah, maksudnya yang kita dengar ini ialah tasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah Ta'ala, akan tapi kamu tak faham tasbih mereka.
Ya, kita tak faham bagaimana binatang bertasbih kepada Allah. Ya, cengkerik sedang bertasbih kepada Allah. Ya, angin sedang bertasbih kepada Allah. Tasbih mereka ni semata-mata kerana mengagumi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makhluk-makhluk ini sentiasa bertasbih kepada Allah, ya, langit, bumi, gunung, ganang, yang diamanahkan pada awalnya untuk menjadi khalifah di muka bumi, mereka tidak sanggup, tapi mereka terus bertasbih muji Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada kita, marilah kita mengambil, ya, menukarkan apa yang kita dengar dengan memahami ayat ini, bahawa sebuah makhluk sedang bertasbih kepada Allah. Lalu kita juga dah membanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, hari ini saya berada di Tasik Kenyer, ya, suatu pemandangan yang sangat indah, keluasan Tasik yang begini luas, air jernih yang sangat indah. Ini sebahagian di antara kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebagai hamba Allah, marilah sama-sama kita bukan saja kita merasai, tapi memikirkan, menikmati, mengambil iktibar dengan apa yang berlaku. Kerana yang penting bukan mata kita lihat, tapi juga turut melihat dengan mata hati. Yang penting ialah bukan telinga kita saja mendengar, tapi juga kita mendengar dengan mata hati kita. Sebab kalau kita hanya melihat dengan mata kasar, tidak ada beza di antara orang beriman, yang tidak beriman, makhluk-makhluk binatang dan sebagainya yang juga nampak, yang juga melihat satu benda. Demikian juga kalau kita tengok sekadar mendengar, tapi yang lebih penting ialah kita bertadabbur, yakni memerhati keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik apa yang Allah ciptakan. Lantaran itu, bila mata kita melihat suatu benda yang hebat, yang mengkagumkan kita, tuan-tuan tahu, di sebalik kekaguman kita kepada makhluk langit, bumi, gunung, ganang, lautan dan sebagainya, seluruh makhluk ini takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Maksudnya, dan mereka yang mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sama ada waktu dia berdiri, atau waktu dia duduk, atau waktu dia baring, lalu dia memikir kejadian langit dan bumi, ya, memikir kejadian langit dan bumi. Tengok langit, kita bukan hanya nampak langit, tapi kita memikirkan kejadian langit, kejadian bumi, ya. Dan apa yang keluar pada mulut pada waktu itu, tuan-tuan bayangkan, dia tengok langit, tengok bumi, tengok gunung ganang, tengok lautan, tengok tasik, tengok semua. Apa yang keluar pada mulut mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu tidak jadikan sesuatu ini sia-sia. Allah tidak buat sia-sia. Walaupun kadang-kadang akal kita tak mampu nak fikir, kenapa Allah buat coronavirus sebagai contoh? Kenapa Allah buat nyamuk? Kenapa Allah buat binatang-binatang yang jadi mengancam kehidupan manusia? Tapi bila kita fikir ayat ini, Allah sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maksudnya engkau ya Allah, kamu tak buat sia-sia. Sebagai contoh tentang kejadian nyamuk, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tidak malu mencipta binatang yang kecil, nyamuk dan seumpama, betul lebih kecil pada itu, ya. Kenapa? Kan di sebalik kejadian itu memang ada hikmah. Kerana Allah tidak buat satu benda sia-sia. Ya, Allah tidak buat satu benda sia-sia. Kerja sia-sia kerja manusia, bukan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran itu, bila kita melihat kejadian langit, bumi, gunung, ganang, lalu kita fikir, ya Allah, kamu tidak buat suatu benda sia-sia, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana kemudian pada hujung ayat tu ialah kita mengharap, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya, ya, Allah Taala jauhkan kita daripada azab api neraka, ya. Maka kita kaitkan, tengok langit bumi, ya Allah selamatkan aku daripada api neraka. Tengok gunung ganang, ya Allah selamatkan aku daripada api neraka. Tengok segala-galanya, ya Allah selamatkan aku daripada api neraka. Kenapa demikian? Kerana gunung takut pada Allah, bukit bukau takut pada Allah, langit bumi bertasbih kepada Allah, makhluk bertasbih kepada Allah. Kalau makhluk yang kecil ini yang tidak dihisap oleh Allah di akhirat takut pada Allah Ta'ala, kita akan dihisap oleh Allah. Semua amalan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu persatu. Tentu kita lebih layak untuk takut pada Allah. Tentu kita lebih layak untuk gurun daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu orang beriman, hatta waktu dia makan makanan, apa doa kita waktu makan? Allahumma barik lana fima razaqtana
Waqina azabannar. Walaupun waktu makan kita minta waqina azabannar, jauhi kami daripada api neraka. Waktu kita makan makanan kita minta Allah jauhkan api neraka. Pasal apa? Kerana makanan yang lahir yang kita makan, apa nikmat yang kita buat, kesudahannya ialah mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebut dalam istilahnya sebagai keberkatan daripada Allah. Jadi bila kita mendapat keberkatan dalam hidup kita yang sementara waktu ini, mudah-mudahan kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, memuliakan kita menjadi hamba Allah. Kita gembira seronok tapi tidak berdosa dengan Allah. Kita gembira seronok bermain tapi kita tidak berdosa dengan Allah. Hatta dalam kehidupan kita seharian, biarlah kita buat satu benda dalam lingkungan kita sebagai hamba Allah. Kenapa? Kerana saya seorang Muslim, kerana kita seorang hamba Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dalam kesempatan masa yang ada ini kita akan bertemu semula dalam siri-siri yang akan datang. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.